Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kelas kali ini kita akan belajar pelajaran munakahat darjah khas. Pelajaran yang pertama, tajuk nafaqah, iaitu sara hidup. Terlebih dahulu kita lihat dulu apakah pengertian nafaqah. Nafaqah pada bahasa ialah mengeluarkan sesuatu untuk kebaikan. Sementara nafkah dari segi istilah ialah apa jua bentuk keperluan dalam kehidupan manusia, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Hukum nafkah pada asalnya, pada dasarnya hukum nafkah adalah wajib. Tetapi berubah mengikut kepada jenis dan pada siapa dia dikeluarkan. Ada 5 jenis nafkah. Yang pertama ialah nafkah untuk diri sendiri. Yang kedua adalah nafkah untuk furuk ataupun untuk anak hingga ke bawah. Anak, cucu, itu dikira sebagai furuk. Yang ketiga ialah nafkah untuk ibu bapa. Yang keempat, nafkah untuk isteri. Kalau seorang isteri, satu saja isteri yang wajib dinafkahkan. Sekiranya lebih daripada seorang, maka kesemua isterinya wajib diberi nafkah. Dan yang seterusnya ialah nafkah lain-lain. Kita huraikan satu persatu jenis nafkah. Jenis nafkah yang pertama tadi ialah nafkah untuk diri sendiri. Seseorang wajib menafkahkan dirinya sendiri apabila dia telah dewasa. Kebiasaannya dalam masyarakat kita dikira dewasa apabila dia telah mula habis belajar lah. Dia dah habis menuntut. Kalau dia belajar habis selepas SPM ke, maka dia wajib menafkahkan dirinya sendiri. Dah boleh bekerja. Kalau ada setengah individu yang dia belajar sampai usianya 24 tahun, maka selagi dia belum habis belajar tu maksudnya dia belum wajib menafkahkan diri sendiri. Nafkahnya masih lagi tertanggung di bawah ibu bapanya. Apabila seorang anak telah dewasa, sekurang-kurang 4 perkara asas dia kena menafkahkan dirinya sendiri. Yang pertama ialah tempat tinggal. Cari tempat tinggalnya sendiri, sediakan tempat tinggal untuk dirinya sendiri, sediakan makanannya sendiri, sediakan minumannya sendiri dan pakaiannya sendiri. Anak-anak yang telah mula meningkat dewasa tidak boleh lagi bergantung harap dalam kehidupannya kepada orang tuanya, kerana dia sudah boleh berusaha dan berdikari. Dan kena pastikan apabila mencari nafkah diri sendiri mestilah dari sumber yang halal. Ada beberapa panduan asas yang boleh kita ambil berat dekat sini untuk mendapatkan nafkah yang halal. Yang pertama, kerja yang dilaksanakan itu adalah kerja-kerja yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Yang kedua, hasilnya juga yang dia dapat merupakan hasil yang halal. Kerana tidak semestinya kerja yang tidak bertentangan dengan Islam itu boleh mendatangkan hasil yang halal. Kerana kadang-kadang kerja itu boleh mendatangkan hasil yang tak halal bagi kita. Kerana kita bekerja dengan cara kerja yang tak betul. Contoh cara kerja yang tak betul ialah curi tulang. Apabila kita curi tulang ataupun menipu dalam pekerjaan juga boleh menghasilkan hasil yang tidak halal walaupun kerja yang dilaksanakannya itu tidak bertentangan dengan Islam. Yang keempat, apabila dah mendapat hasil daripada pekerjaan itu, belanjakanlah wang dengan cara yang betul, tidak boleh terlalu boros. Dan yang contohnya ialah dengan membantu orang-orang yang memerlukan, mengeluarkan derma, mengeluarkan zakat. Hasil daripada pekerjaan tu sekiranya lebih daripada sampai pada ketetapan zakat, wajib mengeluarkan zakat. Yang paling penting juga
menabung untuk masa depan, dan banyakkan bersyukur dengan apa rezeki yang Allah bagi. Sedikit ke banyak ke, kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah beri. Okey, panduan asas mendapatkan nafkah halal ada 7. Yang pertama, kerja tidak bertentangan Islam. Yang kedua, mendapatkan hasil yang halal. Yang ketiga, cara kerja yang betul. Yang keempat, belanja wang dengan cara yang betul, bantu orang yang memerlukan, menabung untuk masa depan, dan bersyukur dengan setiap nikmat rezeki yang Allah bagi. Seterusnya, jenis nafkah yang kedua ialah nafkah anak. Nafkah anak ni wajib diberi sehingga anak mampu berdikari. Sebenarnya nafkah untuk anak wajib diberi sejak dari dalam kandungan hinggalah anak mampu berdikari. Seperti yang saya cakap awal tadi, apabila dia telah, anak-anak tersebut telah mampu untuk bekerja ataupun telah habis menuntut ilmu, dah lebih habis belajar, dah dapat peluang pekerjaan, dah dapat gaji sendiri, maka ibu bapa tidak lagi menanggung nafkah anak-anak. Walaupun kadang-kadang kita lihat ada anak-anak yang dewasa masih lagi meminta wang daripada ibu bapanya, itu adalah cara yang tak betul. Yang seterusnya tadi, sejak dari dalam kandungan dan mestilah mengikut kemampuan bapa. Jadi anak-anak tak boleh mempertikai, nakkan satu jenis nafkah yang lebih, nakkan kemewahan, nak nafkah ataupun pakaian yang mahal-mahal, nakkan makanan yang sedap-sedap, sedangkan bapanya tak mampu. Jadi nafkah yang bapa kena beri, wajib beri kepada anak-anak ialah mengikut kemampuannya. Apa yang rezeki yang dia ada, anak-anak kena terima, menerima seadanya nafkah daripada bapanya. Apakah tujuan seorang bapa wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, ataupun apakah hikmah bapa memberikan nafkah kepada anak-anak ataupun orang-orang di bawah tanggungannya? Yang pertama, supaya dapat memberi tempat tinggal yang selamat dan selesa. Yang kedua, supaya anak rasa dirinya dihargai. Yang ketiga, anak bersifat mulia dengan menghormati orang tuanya apabila dia lihat orang tuanya pergi bekerja, penat lelah, dan dia lahir dalam diri anak-anak untuk menghargai setiap penat lelah dan hasil usaha orang tuanya. Yang ketiga, supaya anak dapat makan dengan makanan yang halal dan berkhasiat yang boleh menjamin pertumbuhan akal, tubuh dan jiwa anak-anak. Sekiranya ada bapa yang gagal untuk memberikan nafkah pada anaknya, boleh melahirkan rasa tidak hormat seorang anak pada bapanya, dan boleh menimbulkan dendam, kemarahan, walaupun perkara tersebut tidak boleh ada dalam diri anak-anak. Sepatutnya tak boleh ada. Siapa pun seorang bapa, mereka kena hormat. Tetapi dia perkara-perkara sebegini dengan tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya boleh menimbulkan sifat negatif ini pada anak-anaknya lah. Bukan ibu bapa saja wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, tapi ada kalanya sampai satu peringkat anak-anak pula wajib menanggung nafkah kedua ibu bapanya ataupun datuk dan neneknya dengan syarat. Ada 3 syarat di sini. Yang pertama ialah apabila anak-anak ada kemampuan melebihi keperluannya dan juga keperluan untuk anak dan isterinya. Maksudnya apabila dia ada pendapatan, dia ada rezeki yang mampu menanggung keperluan makan, pakai, tempat tinggal untuk dirinya, anak dan isterinya sekadarnya, maka dia juga wajib menanggung nafkah untuk ibu bapa atau datuk neneknya yang telah tua. Sekiranya dia mempunyai nafkah yang banyak, dia mempunyai rezeki yang banyak, yang mewah, tapi dia sengaja melupakan nafkahnya,
tidak menanggung nafkah ibu bapanya yang telah tua, maka berdosa. Syarat yang kedua ialah apabila ibu tidak dapat nafkah dari suaminya, kerana suami ibu telah meninggal atau suami ibu miskin, jadi anak juga wajib menanggung nafkah ibunya. Yang ketiga, anak wajib juga menanggung nafkah ibu bapanya sekiranya ibu bapa atau datuk neneknya telah tua, dalam keadaan yang miskin, dalam keadaan yang uzur, ataupun ibu bapa datuk neneknya dalam keadaan yang gila. Seterusnya kita sudah pastilah semua orang tahu bahawa suami wajib memberi nafkah kepada isterinya. Nafkah yang wajib diberi oleh seorang suami kepada isteri adalah nafkah yang mengikut kadar kemampuan suami. Isteri tidak boleh meminta nafkah di luar kemampuan suami ataupun suatu benda yang susah untuk diberi oleh suami, dengan syarat. Ada dua syarat, iaitu isteri patuh melayani suami dengan makruf. Apa dia makruf? Suami patuh melayani, isteri patuh melayani suaminya dengan baik. Kalau isteri tak taat pada suami, tak mahu melayan suami dengan baik, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada isterinya. Yang kedua ialah dengan syarat isteri sedia tinggal di rumah yang disediakan oleh suami. Apabila suami dah sediakan rumah, apa bentuklah rumah untuk kemampuan suami, isteri sedia tinggal di rumah tersebut, maka suami wajib beri nafkah pada isterinya. Kalau isteri tidak mahu ataupun enggan tinggal di rumah yang disediakan oleh suami, maka suami juga tidak wajib memberi nafkah kepada isteri tersebut. Dua keadaan suami tak wajib beri nafkah pada isteri. Yang pertama ialah apabila isteri tak patuh ataupun tak mahu melayani suami dengan makruf, itu dengan baik. Dan yang kedua, apabila isteri tidak sedia tinggal, tidak mahu tinggal di rumah yang disediakan oleh suaminya. Mungkin dia dah biasa mewah, tinggal dalam keluarga yang mewah dengan rumah yang disediakan oleh keluarganya yang lebih cukup sempurna. Jadi dia tak nak tinggal dalam rumah yang disediakan oleh suaminya. Seterusnya kita tengok tertib nafkah. Siapa orang yang perlu diberi keutamaan? Yang pertama ialah selepas dirinya beri nafkah untuk dirinya sendiri, barulah dia kena beri nafkah kepada isterinya. Maksudnya apabila seseorang tu telah mampu memberi nafkah untuk dirinya sendiri, biasanya dia dah ada pendapatan sendiri, barulah dia akan mendirikan rumah tangga. Dan bila dia mampu memberi nafkah untuk diri sendiri, barulah dia akan memberi nafkah pula kepada orang-orang lain. Iaitu orang yang biasa pertama sekali dia akan beri nafkah dalam kehidupan ialah isteri. Lepas tu bila dah ada isteri, maka dia akan ada anak-anak. Jadi seorang bapa wajib pula beri nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil. Dan seterusnya yang ketiga ialah dia beri nafkah bila dia dah mula ada anak, ada keluarga, ada anak-anak. Pada peringkat itu, maka orang tuanya telah mula tua dan telah pun berada dalam keadaan yang uzur. Jadi wajib pula anak-anak tu beri nafkah kepada ayahnya hingga ke atas. Maksud yang hingga ke atas ni, ayah, datuk, kalau dia ada lagi atas lagi datuk yang mesti dah lebih tua, jadi dia kena pula beri nafkah kepada ayahnya hingga ke atas sekiranya dia mampu. Dan ayah ni dalam keadaan yang tua, miskin dan uzur. Kadang-kadang dia tua tapi dia tak miskin sebab dia banyak harta. Wah, pun tak jadi wajib juga sebab dah tua, dia ada duit, ada harta sendiri, dia boleh juga ayah ni masih boleh menafkahkan dirinya sendiri. Yang keempat ialah ibu yang tidak berupaya. Kalau sekarang pun tak semestinya ibu juga dia miskin. Bila dia tak berupaya, dia ada pendapatannya, ada hartanya sendiri, jadi hartanya tu boleh digunakan untuk menafkahkan dirinya sendiri, tetapi dengan
ditadbir oleh anak-anaknya. Kemudian yang kelima ialah anak dewasa yang miskin. Dia ada anak tapi dah dewasa. Kalau dulu masa kecil, masa anaknya masih kecil, bapa memang wajib beri nafkah pada anak-anak. Sampai satu peringkat anak tu dah dewasa, sepatutnya dia memberi nafkah untuk diri sendiri. Tapi rezeki Allah bagi tak semua orang sama. Mungkin ada anaknya yang dah dewasa, yang dah berusaha, bekerja bersungguh-sungguh tapi hidupnya miskin. Sekiranya ada bapa yang mampu, dia boleh menanggung ataupun kena tolong anaknya anak dewasanya yang hidupnya miskin. Dan yang keenam ialah nafkah seharian. Jenis nafkah yang terakhir ialah nafkah lain-lain. Apa yang dimaksudkan dengan nafkah lain-lain ni? Nafkah lain-lain ni ada dua jenis. Yang pertama ialah haiwan peliharaan. Apabila kita ada memelihara haiwan peliharaan, wajib diberi nafkah haiwan tersebut. Haiwan peliharaan ni ada dua kategori, ada dua jenis. Yang pertama ialah haiwan yang dimakan dagingnya. Contohnya kita bela ayam, bela kambing, bela lembu, yang kita nak ambil manfaat daripada haiwan tersebut, iaitu kita nak makan dagingnya atau kita ambil susunya. Yang kedua ialah haiwan yang tidak dimakan dagingnya, tetapi diambil faedahnya. Contohnya kita bela kuda ke haiwan yang boleh ditunggang, ataupun kita nak gunakan dia untuk membantu kita bekerja. Bela gajah, mana tahu kan ada orang yang bela gajah. Sebab apa? Dia nak suruh gajah tu mengangkat barang, digunakan untuk bekerja. Maka haiwan-haiwan peliharaan ni hendaklah diberi makan. Bela burung dalam sangkar, burung tu tak boleh nak cari keluar makan sendiri. Jadi hendaklah diberi nafkah, hendaklah diberi makan minum. Sekiranya haiwan ni didapati berada dalam kurungan, mati kerana kelaparan, maka orang yang memeliharanya berdosa kerana tidak memberi nafkah kepada haiwan peliharaan tersebut. Lebih-lebih lagi haiwan yang dikurung, diletak di dalam sangkar atau reban. Jenis nafkah lain-lain yang kedua ialah tanaman dan pokok-pokok. Tanaman pun ada dua jenis. Yang pertama ialah tanaman hiasan yang kita bela untuk jadi cantik, untuk sebagai hiasan, iaitu pokok bunga yang kita tanam dalam pasu ataupun dalam pot tu, pokok kecil, ataupun tanaman yang ditanam untuk keseimbangan ekologi. Kalau tanaman hiasan ni dalam pasu, dia memang tak akan dapat makanan lain kecuali kita siram dan kita baja. Kalau kita, walaupun hujan dekat luar tu selalu, tapi kita letak dia dekat kawasan yang teduh, dia tak dapat minum, dia tak dapat makan. Jadi kita kena nafkahkan tanaman-tanaman yang kita tanam. Begitu juga tanaman yang ditanam untuk keseimbangan ekologi ni, maksudnya tanaman yang kita tanam untuk memberikan oksigen pada bumi. Jadi yang besar-besar tepi jalan tu tak payahlah nak siram tu kan, yang itu tak perlulah. Tapi yang macam pokok-pokok yang kita tanam untuk menghasilkan buah, yang kita nak perlukan untuk mengeluarkan hasil untuk beri manfaat pada kita, yang mengikut kesesuaian, hendaklah diberi baja. Kalau kita tanam pokok durian besar tapi dekat kebun kita, tak perlulah kita siram, sebab dia adalah jenis pokok-pokok yang akarnya dalam, boleh cari air yang tak perlu disiram hari-hari lah, mengikut kesesuaian. Alhamdulillah, sampai di sini saja pelajaran kita untuk mata pelajaran yang pertama, ini nafkah. Jangan lupa jawab soalan yang saya beri, yang saya sertakan nanti dalam kelas ini. Dan selamat belajar dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.